Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar saudara Syarul Azam? Selamat malam. Saudara N. Abdul Bakar. Hai. Saudara Alif Ya Mim Alif Ya Min Boya. Kabari. Paras. Saudara Mazi Samsudin. Saudara Lili Seli QM. Saudara Mustafa Ilyas. Saudara Syahid Ibrahim. Saudara Zamari LC. Begitu juga dengan Ananda, Anggrek Rimba, Haji Izzah Ahmad, Abdul Manaf. Saudara Syarifuddin Syari, Saudara Alan Haji Din. Apa khabar Alan, orang Kelang? Saudara Syafrin Syari, Cik Din lawa gambar tu. Izin share, silakan. Saudara Aminah, Kak Minah. Apa khabar Kak, orang Terengganu? Azizul, Zekzul, Kamarul Azhari, Alif Afifi Rozi. Begitu juga Saudara Satria Satriawan daripada Mengelembu, Perak hadir katanya. Saudara Yusof Awang dari Tanah Merah, Kelantan. Mai Syarifuddin Syari, Putri Ledang. Apa khabar saudara? Said Wahab, saudara Kamal Zaman, saudara Wan M. Bakri, Puan Hamidah Kamat. Terima kasih. Saudara Bengkel Murah, Resdin Rusdin, saudara Fikri Sani, saudara Puan Nurliza, saudara Kamal Zaman Johan. Apa khabar? Bubar Parlimen. Mudim Kelantan. Saudara Syarifuddin Syari, banyak gambar tu. Saudara Puan Puzayah, Ina Syahrum, ini bulan terang, mudah-mudahan bulan terang ya. Saudara Ahmad Mak, saudara Zaini Castello, apa khabar dari Pahang? Saudara Mat Arif, Mat Asidir, Abdul Rahim Abdullah, Nur Afendi, Syarifuddin Syari, ini Rusini Kuringot, Rubidin, apa khabar Abi? Yang mana tak sempat saya santuni, saya mohon maaf kerana laju sangat naiknya tu. Terima kasih anda hadir pada malam ini daripada Encik Muda, dan pada teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara kerana waktu kita memang terhad ya. Kalau saya santuni satu persatu, makanya sampai tengah malam tak selesai lagi ya. Saudara Mario Melvis, Puan Akikah Atikah, begitu juga saudara Jamie Sharif, Didi. Dan jangan lupa like, share, subscribe. Saya tengok laju like, share, subscribe tu. Saya bahagia. Amat membahagiakan saya. Terima kasih. Itu juga saudara Azrul Jalil di Yaumun Waras, Paduka Mamak. Saudara Hazrul Aidi di Instagram. Saudara jangan lupa sila subscribe juga di Instagram jika ada gangguan. Khawatir saya kalau ada gangguan, malam ni malam banyak yang sensitif kadang-kadang tu. Jadi elok pergi ke Instagram, subscribe juga ya. Saudara Yahya Armin, Ivanovic, Natur Lawyer. Baik saudara, seperti biasa saya harus memberi pencerahan. Hari ini hari Selasa tanggal 12 Julai, hari yang ke-843. Virus corona terus menyerang negara kita, dan mengikut laporan saya terima daripada saudara Jamil Idris dan saudara Rio dari Universiti Melaya, ada sedikit penurunan. Sebab kemarin 3,264, dari semalam ada 2,417. Dari pengamatan saya terdapat peningkatan jangkitan di 5 buah negeri dan susut di 11 buah negeri. Bagaimanapun Selangor susut kepada 884, wilayah Persekutuan 642 juga susut. Begitu juga Sabah susut 164. Perak pun lega sikitlah pada susut kepada 166. Di Pulau Pinang juga susut 112 walaupun tak cerai. Bagaimanapun Negeri Sembilan terus meningkat kepada 138. Itulah yang dapat saya laporkan setakat ini saudara. Dan jumlah setakat bulan ini, setakat hari ini 11 Julai, jumlah jangkitanlah 32,336. Jumlah keseluruhan sudah 4,598,391 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Sebab itu berhati-hatilah ya saudara Syarul, Long, Waalaikumsalam. Habizial Yahya, Habizial Yahya. Long, Syarul Zaman dari Kota Baru, Kelantan di Instagram. Saudara, begitu juga saudara Idris Amin Nordin, Kopral Darus, Puan Nur Maria, Malhazaman, Mudi Kelantan, banyak betul gambar-gambar dikirimkan Syarifuddin, Marabiah Abdullah dan Antun, ya saudara. Baik,
kita masuk segmen sedikit, minta izin saudara untuk e-commerce. Jadi kalau saudara ada produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 011330412441. Dia berniaga setangi Al-Baqur, iaitu wangi-wangian daripada tanah suci Mekah di negeri Arab. Begitu juga minyak wanginya adalah minyak wangi aroma di tanah Arab, saudara. Kalau anda yang nak jaga kesihatan, elok pesan gula O. Itu gula O tanpa kalori, tak sedikit saja pada cukup manis. Begitu juga, saudara, jangan lupa Siti Farehah di talian 017-711-4300. Siti Farehah, tentulah dendeng manis Siti Farehah. Harga lama, walaupun harga daging naik mencanak. Saudara Azhari, Tok Kaya, saudara Hello Upper Body. Saudara, Puan Hafisah Junaidi, Alfa Mike. Jadi jangan lupa Siti Farehah, dendeng manis Siti Farehah. Teman-teman di Lembah Kelang boleh berhubung dengan Syauqi 012-357-5703. Siti Farehah 017-711-4300. Syauqi untuk buah-buahan di Lembah Kelang. Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Dan akhir sekali, tentulah popiah sira Lady Maria. Ini memang sedap, saudara. Mengasyikkan bila kita makan. Saudara Fuad Rahman, apa khabar? Orang Subang Jaya. Popiah sira Lady Maria ni rasanya pedas, rangup dan manis. Boleh saudara pesan daripada saudara Nizam 019-435-1203. Saudara Cik Rosli, saudara Zubir. Setakat itu sajalah yang ada pada e-commerce. Dan kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini sebenarnya banyak orang bertanya kepada saya, apakah saya seorang ustaz? Saya bukan seorang ustaz. Saya bukan pakar dalam agama. Tapi saya bila lihat ada kiriman teman-teman yang sesuai untuk kita berkongsi bersama, saya cuba bacakan secara lebih tak ada. Ini adalah pengamatan saya. Benda yang baik untuk kita kongsi bersama, ya, saudara Zubir. Sebenarnya, saudara, kualiti amalan itu bergantung pada kualiti hati pelakunya. Sesuatu amalan itu, kualitinya letak pada kualiti hati kita, saudara. Setiap kali kita melakukan satu perbuatan, maka hatilah yang akan menentukan sama ada amalan itu baik ataupun sebaliknya. Contohnya, apabila kita menderma, ia merupakan amalan yang baik. Tapi sekiranya dilakukan dengan niat untuk menunjuk-nunjuk, maka amalan yang baik akan bertukar menjadi riak dan hukumnya berdosa, saudara. Begitu juga kalau kita lakukan solat. Pada zahirnya, solat memanglah amalan yang mulia dan dituntut. Namun, sekiranya hati orang yang melakukan solat kerana ingin membesarkan dirinya dan bukan untuk membesarkan ilahi, maka solat itu bukan lagi jadi amalan yang mulia pada mereka. Dan itulah, saudara, berhati-hatilah menjaga hati kerana amalan yang sebesar gunung sekalipun tidak akan bernilai. Walaupun sedebu pun sekiranya diamalkan tanpa ikhlas. Artinya amalan itu sebesar gunung nilainya, tapi terhapus sekiranya diamalkan tanpa ikhlas. Kerana pernah diceritakan bagaimana seorang yang rajin bersolat pada waktu malam dan berpuasa sunat. Tetapi apabila mereka bercerita dengan baginda Rasulullah SAW, baginda menyatakan dia ialah ahli neraka kerana lidahnya suka mencela jirannya. Jadi mengapakah lidah suka mencela? Jawabnya, kerana hatinya masih kotor. Walaupun ibadahnya banyak. Dalam konteks yang sama, saudara, Rasulullah SAW pernah menegaskan bahawa tidak akan lurus keimanan seseorang sehingga lurus hatinya. Dan tidak akan lurus hati seorang sehingga lurus lidahnya. Berhati-hati, saudara. Dan ini jadikan sebagai panduan, saudara. Baik, saudara. Kita masuk ke segmen kiriman saudara Cikgu Ibil, Mutiara Kata. Kenapa kita terus mencari emas, saudara? Ini persoalannya, ya. Kenapa mesti kita terus mencari emas, sedangkan pada diri kita tersedia emas yang paling berharga, seperti penglihatan, kesihatan dan juga waktu. Ingatlah, waktu yang kita miliki itulah emas yang hakiki. Saudara, sebab itu dah Al-Quran pun ada. Wa asri innal insana lafi khusr. Lallazina amanu wa amilus solihah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu sentiasa dalam kerugian, kecuali mereka
yang beramal soleh, dan yang sentiasa sabar. Saudara SL Service, terima kasih. Dia minta teman-teman, minta jasa baik-baik, kawan-kawan semua, tolong share dan share. Ya, saudara Aisyaqa, saudara Zainul Rashid, Ded Mahaziar, saudara Zainul Rashid, teman di Instagram. Saudara Babarik Aril, saudara Harun Harun. Terima kasih. Saudara Harun Harun daripada Sungai Petani, saudara Ismail Maisa, ini saudara Puan Suria Shah. Baik saudara, itulah seketika kita berkongsi naluri kehidupan sebagai panduan dan mengutara kata untuk jadi amalan kehidupan kita supaya kita dapat menjalani kehidupan di dunia yang fana ini, yang sementara ini saudara. Ingat saudara, dunia ini adalah sekadar pinjaman. Kita akan menuju ke akhirat jua saudara. Ingat itu saudara, jangan lupa. Ini negeri yang sementara. Contohnya setelah saya katakan, 50 tahun lalu kita masih ingat apa yang berlaku. Tapi apakah kita mempunyai 50 tahun yang akan datang? Itulah sekadar peringatan. Dan saya sentiasa mengingatkan pimpinan negara supaya jangan berbelanja wang negara tanpa had kerana kita bimbang negara akan muflis. Ya, saudara Zainul Rashidin, terima kasih. Saudara Azli, saudara Ros, Cik Ros, ya. Saudara Fazilah Gadi, SL Service, teruskan share, saudara. Bicara kita malam ini tajuknya adalah janji 1000 mimpi. Jangan suka berjanji kalau kamu tidak mampu untuk menepatinya. Mereka yang selalunya memungkiri janji adalah tergurung dalam golongan orang yang munafik, saudara. Sebelum saya meneruskan pencerahan apa yang saya maksudkan dengan janji 1000 mimpi, kita santun dulu pantun Pak Nazir, saudara. Pak Nazir saban hari menghantar kiriman kepada saya untuk perkongsian kita bersama. Saya lihat pantun-pantunnya memang begitu berarti. Dan tadi pun saya telah pun menghadiri sambutan Hari Puisi Kebangsaan, saudara. Di rumah Gapena. Ramailah sastrawan negara. Saya berkesempatan berjumpa dengan sahabat saya, saudara Datuk Rahman Syahri. Tahniah kerana beliau telah pun dianugerahkan sebagai tokoh sastrawan negara. Alhamdulillah, kita sentiasa mengingati mereka yang menyumbang dalam dunia seni. Begitu juga dengan Pak Nazir. Datuk Rahman Syahri berasal dari Perlis. Rupanya orang Perlis ni banyak juga, ramai juga yang terlibat dalam dunia pengkaryaan, ya saudara. Kata Pak Nazir, budak-budak yang menari menunggu feri pergi ke hulu. Berebut hendak jadi menteri. Kebolehan diri ditentukan dahulu. Jadi beliau mengingatkan orang nak jadi menteri ni, kena tengok diri, cermin diri di depan muka cermin tu. Apakah aku layak? Apakah anda mempunyai kelayakan untuk menjadi seorang menteri, sebagai pemimpin? Ya, saudara. Katanya lagi, pergi keluar naik kereta. Naik kereta dipandu Pak Ali. Dapat peluang menimbun harta, rakyat jelata, apa peduli. Ini sikap yang kita marah. Bukan kita benci pada orang tu, tapi kita benci dengan sikapnya. Bila menimbun harta apa semua, mereka tak peduli pun tentang kehidupan rakyat jelata. Sebab itu mereka berlumba-lumba untuk mendapatkan jawatan dan sebagainya, saudara. Terima kasih Pak Nazir. Dalam waktu yang sama, sahabat saya lama tak menghantar kiriman. Seorang anak muda, seorang pejuang di sektor agro pertanian. Beliau mewujudkan agro di Perak Tengah, saudara Nordin Malik. Beliau sempat berkirim pantun untuk perkongsian kita bersama hari ini. Katanya, cantik sungguh Pulau Sentosa, pohon-pohon merimbun redup. Pemimpin politik berebut kuasa, rakyat bergelut, miskin hidup. Ini keadaannya. Mereka berebut kuasa, sedangkan rakyat bergelut untuk hidup. Kata Saudara Nordin lagi, ramai sungguh orang bertamu, pekan sehari membeli belah. Miskin merempat kerana ilmu, makin ramai tercicir sekolah. Saudara, bila kita tak ada punya ilmu, tak ada pelajaran, akhirnya kita tercicir. Dan hiduplah kita dalam keadaan yang merempat, katanya. Beliau mengingatkan pada generasi muda supaya sentiasa menimba ilmu. Terima kasih Saudara Nordin. Terima kasih kepada Pak Nazil atas kiriman pantun-pantun yang begitu berarti. Ya saudara, saya mulakan bicara saya malam ini memetik. Saya suka sangat lagu ni saudara, iaitu Permainan di Buih. Sekarang ni lagu sebut sudah viral di negara Indonesia. Ada satu tu viral sampai 150 juta.
Tetapi apakah ia dapat dinikmati hasilnya oleh penyanyi asal daripada kumpulan Exist? Tak ada pun. Jadi keadaan beginilah. Warga seni kita bergiat dalam dunia seni tapi hasilnya tak seberapa. Malahan kadang tak ada. Ya saudara. Seni kata dalam Peramai Widi Bunih tu, dia kata dinginnya malam ini. Memang malam ini dingin saudara. Yang menyapa tubuhku. Namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Kerana terasa terhempasnya kelakianku ini dengan sikapmu. Apakah kerana aku insan kekurangan, mudahnya kau mainkan. Pimpinan negara harus lihat. Apakah kami ini warga, insan biasa, maka mudah anda mempermainkan kami. Itulah saya kata tadi, baik lagu itu cantik saja. Angin malam yang dingin ini tidak mampu mendinginkan panasnya hati kita ini. Dan terasa terhempas kelakianku ini. Kerana dengan sikapmu. Apakah kerana aku insan kekurangan, mudahnya kau mainkan perasaanku. Saudara? Baik, sebelum itu saya perlu memberi peringatan. Ini adalah forum ataupun live yang berkisarkan soal politik. Pencerahan ini adalah pencerahan politik. Sebab itu, bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel, YouTube dan sebagainya, semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab, saudara, atas setiap suntingan kerana lari daripada maksud. Banyak saya tengok, bukan sikit. Ada 4-5 lagi mereka sunting, mereka masuk. Mereka petik yang penting-penting dan akhirnya lari daripada maksudnya. Saya kata begitu maksud saya, tapi bila tersiar, disunting begitu, lari maksudnya, saudara. Sebab itu saya katakan anda harus bertanggungjawab, saya tidak bertanggungjawab. Begitu juga dengan kiriman. Saudara Zakaria Hashim, tajuk lagu itu mengintai dari tirai kamar. Di Indonesia dia panggil lagu Permaidani Buih. Gitulah keadaan. Terima kasih Saudara Zakaria Hashim. Begitu peka dengan dunia seni kita ya. Dan kepada teman-teman saya harap ini pencerahan politik, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Tak ada masalah pada saya kalau anda tidak bersetuju. Apa yang saya lakukan adalah sekadar bermatlamatkan untuk memberi pencerahan dan informasi. Sebab itu saya katakan, we must agree to disagree. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau saudara nak bertanya ataupun mengirimkan, nak bantah pun boleh, tak ada masalah pada saya. Tetapi hantarkanlah kiriman itu dengan bahasa yang baik. Sebab saudara, kita adalah warga cinta damai. Kita bukan nak cari gaduh, kita bukan nak cari permasalahan. Kita mau mencari semua itu dengan keharmonian. Kita warga cinta damai. Terima kasih saudara. Ya? Cuma hari ini, sekarang ni saya nampak ada musim hujan sedikit. Daripada tengah hari tadi, hujan, suasana dingin, tapi masih belum mampu mendinginkan hati kita yang berbahang ni, saudara. Cuma saya beringatkan teman-teman supaya lebih berhati-hati. Kerana di Alor-Star, dikabarkan sudah berlaku banjir kilat. Melibatkan sekitar dalam 5-6 kawasan. Dan juga begitu juga di Perlis. Banyak rumah-rumah yang disapa oleh ribut. Akhirnya ada yang roboh, ada timpa pokok dan sebagainya. Sebab itu, saudara berhati-hati dalam suasana yang tidak menentu. Saya pun tak tahu apa nak jadi. Alam membicarakan amarahnya pada kita. Mungkin kerana manusia itu bangga dengan dosa-dosa, saudara. Saya cuma terkesan apabila saya menatap satu berita dari Alor Gajah Melaka semalam. Bagaimana seorang warga kita yang mahu mengambil daging beratur. Itu katanya dia menunggu giliran agihan di pekarangan Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Masjid Tanah. Jadi beratur, begitulah saya warga kita ni nak dapat sedikit daging pun beratur. Ini mengingatkan saya zaman saya susah dulu. Susah dapat daging. Apakah benda ini akan berulang lagi? Wallahu a'lam bissawab. Tapi akhirnya penerima tersebut rebah sebelum pun dapat mengambil daging tersebut dan meninggal dunia. Kerana menurut Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintendent Arsyad Abu, katanya dalam kejadian itu kira-kira berlaku dalam pukul 11 pagi. Lelaki tersebut adalah Allahyarham Abdul Malik Bakar, berusia 55 tahun, ditemukan oleh pihak penganjur dalam keadaan tidak sedarkan diri di pusat khidmat tersebut. Jadi dia tunggu, akhirnya rebah. Dan bila sampai giliran nak dapat daging itu, telah pun tiada. Jadi kita berdoalah agar roh
beliau ditempatkan di kalangan orang-orang yang soleh. Saya bila tengok benda begini, saya melihat sepatutnya kita hantarlah ke rumah. Ini tidak bila beratur, bila beratur begitu mungkin sesak napas dan sebagainya. Saya sedih. Saudara, saya amat terharu bila melihat warga kita kerana nak ambil daging yang sedikit itu akhirnya meninggal dunia. Itu keadaan, saudara. Dan kita mengharapkan agar pimpinan lebih empati tentang kehidupan rakyat. Rakyat sekarang susah, bukan senang, bukan seperti dulu. Saya menceritakan keadaan begini bukan pasal apa, saudara, supaya mengingatkan kita semua bahawa dalam suasana hari ini kita amat mengharapkan kepimpinan melakukan sentuhan ataupun santunan. Empatilah. Jangan terus berebut kuasa, saudara. Dan saya juga menerima kiriman. Ini satu hal lagi. Ini bagi tengok pembangkang lah. Isunya lain tak ada. Sebab saya tak bersetuju. Kalau mengatakan pada menteri nak pakai baju mahal, itu mereka berupayaan pakailah. Cuma yang kita harapkan, bila anda mampu untuk berpakaian mahal-mahal, jangan lupa bahawa rakyat ramai yang dalam keadaan sukar dan pedih menahan keperitan hidup. Sebab itu di Johor Bahru katanya pula ada timbul oleh pihak pembangkang. Ya, saudara, terima kasih saudara Razali. Memanglah ajar dah sampai. Kita tahu. Kita tahu benda begitu. Tetapi bagi saya lah, dalam keadaan begitu kita sedih. Bukannya kita marah. Tidak. Saya menggambarkan sukarnya warga kita. Cuma macam di Johor, tiba-tiba pihak parti pembangkang menularkan cerita pasal kasut yang amat menteri besar. Ini pun satu hal. Sedangkan kasut tersebut adalah merupakan anugerah daripada kurniaan daripada Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Almarhum Sultan Iskandar sebagai Datuk Menteri Besar, Datuk Wan Hafiz menerima kurnia. Memanglah kasut itu mahal. Rakyat biasa tak mampu nak pakai, harganya puluhan ribu. Tapi janganlah ditularkan. Kerana beliau tak sempat pun saya rasa nak pergi membeli belah sebegitu. Jadi katanya ini bukan perkara baru. Malah ke bawah duli tuanku ada juga memberi kurniaan kepada Barisan Esko Kerajaan yang dulu dan pegawai-pegawai kerajaan negeri sebagai motivasi untuk sentiasa bekerja keras untuk rakyat. Anugerah itu disampaikan. Kenapa jadikan isu? Saya melihat banyak isu lain yang perlu kita tangani, saudara. Kalau nak bercakap, kita bercakap. Soal isu macam contohnya, bagaimana Menteri Pelajaran, Radi Jidin, dia melakukan korban sejumlah 47 ekor lembu. Ini wajar kita persoalkan. Kerana 47 ekor lembu, katanya 28 ekor untuk Parlimen Ketereh, 6 ekor di Putrajaya, 13 ekor untuk ketua-ketua bahagian. Artinya kalau 47 ekor lembu, sekarang ni seekor lembu bukan dapat RM5, sekarang ni kabarnya sampai RM10,000 seekor. Kalau RM10,000 seekor, RM47,470,000. Betul, dia punya wang ke apa ke, dia menerima, alhamdulillah. Tak ada masalah pada kita. Tetapi kalau harganya sebegitu, cuma kita nak tanya, puncanya dari mana? Sebab itu awal-awal saya kata tadi, kalau kita nak bersedekah, sedekahlah secara senyap-senyap. Tak payah ni diheboh-hebohkan. Akhirnya kita bertanya. Kalau 47 ekor lembu tu banyak tu, saudara. Kita mengharapkan. So memang kita bersangka baik atas usaha-usaha ataupun kemurnian jiwanya untuk melakukan ibadah korban. Tapi kita haraplah tak payah nak bagi tahu, menyatakan sebanyak 47 ekor lembu. Benda-benda itu akhirnya rakyat akan bertanya. 47 ekor kali RM10,000, RM470,000. Datang dari mana, bong? Datang dari mana dong wang itu? Itu. Tapi kita bersangka baiklah, saudara. Sebab saya kata kalau mereka membangkitkan isu kasut pun, itu adalah anugerah ini daripada baginda tuanku. Ini dari mana? Sekadar peringatan pada teman-teman, sebagai pemimpin, nak buat korban tak payah cerita. Ini tempat saya korban 10 ekor, yang ni 20 ekor, tak perlu. Akhirnya orang bertanya, dapat duit dari mana? Sebab kita dalam keadaan sekarang ni, bukan mudah, saudara. Jadi, saya memberi peringatan pada teman-teman di masa-masa akan datang. Dan dalam sibuk-sibuk kita banjir begini, saya ketawa jugalah. Akhirnya apabila Datuk Mukris Mahathir, dia menafikan bahawa projek tanaman musang king di ladang hutang di Gunung Inas itu bukan zaman dia. Katanya projek itu telah dituruskan, dilakukan zaman Datuk Seri Ahmad Bashar.
Hanifah sebagai Menteri Besar. Jadi saya harap Datuk Ahmad Bashar kena jawablah bila perkara ini dibangkitkan oleh Datuk Mukris dan beliau harus bertanggungjawab apakah benar atau tidak. Jangan dibiarkan rakyat tertanya-tanya. Kerana dia kata kerajaan negeri di bawah Barisan Nasional yang diterajui oleh Ahmad Bashar membuat keputusan menukar tanaman pokok getah kelun balak kepada durian musangking. Tak tahulah saya. Soalnya bagi saya kenapa ditarah hutan-hutan, bukit-bukit hingga mengakibatkan banjir besar di Baling. Itu je. Walaupun dia kata anak syarikat kerajaan Kedah Agro Sdn Bhd sebelum ini diamanahkan untuk menanam semula kawasan terbabit. Tanam semula boleh. Tapi bagaimana dengan dia punya sewerage ataupun sistem peparitan? Itu yang kita persoalkan. Ya. Dan saya haraplah sahabat saya, Datuk Bashar, jawablah benda ni. Saya cakap terus terang saya, walaupun warga daripada UMNO dan sebagainya, kalau tak betul, tak betul lah. Tapi kalau betul, sila nyatakan supaya kita faham. Supaya rakyat tidak tertanya-tanya, rakyat tidak salah sangka. Ini keadaan. Sekarang ini melibatkan 3 kerajaan. Itu Kerajaan Barisan Nasional, pimpinan saudara Datuk Bashar, kena melibatkan Datuk Mukris. Walaupun waktu itu, Mukris adalah Menteri Besar daripada Parti UMNO, kemudian berubah kepada Parti Pakatan Harapan. Dan selepas itu, daripada PAS. Ini semua adalah selepas legasi Allahyarham Datuk Aizal daripada PAS. Dan hari ini daripada PAS. Masing-masing saling tuduh-menuduh. Saya mengharapkan beginilah. Kita berhenti untuk tunding-menunding jari. Selesaikan masalah. Itu yang paling penting. Bagi warga yang terlibat dalam banjir tersebut, yang mengalami musibah itu, perlu dibantu. Selaku Datuk Menteri Besar Kedah, carilah dana di mana-mana pun membantu warga itu. Tak payah kita nak tonjol. Ya saudara, tak payah kita nak menonjolkan itu ini. Usahakan untuk menyelesaikan masalah. Itu sahaja yang kita nak. Di samping itu, segala lereng bukit di tarah itu, pastikan ada dia punya sewerage system ataupun sistem peparitan supaya tidak mengulangi musibah di masa akan datang. Daripada menonjol orang kata ni salah, orang ni salah, nak buka balik fail dan sebagainya. Kita bukan budaya kita untuk meletakkan kesalahan pada orang. Kita seharusnya tidak menunding jari. Tapi kalau pemimpin tak betul, kita kena kritik. Itu sahaja, saudara. Anak muda cop UMNO Parti Penyamun. Ini yang saya marah. Ini yang saya kata tak patut. Jangan kata begitu. Pimpinan saya tak marah. Saya cakap ni, kalau Mukris kata, itulah Datuk Bashar, saya minta Datuk Bashar menjawab. Tapi janganlah tuduh parti saya, jangan tuduh rumah saya. Saya juga tidak menuduh rumah anda. Apa berlaku dalam rumah anda, kita tak ambil kisah. Tapi kalau pimpinan tak betul, kita harus nyatakan yang tak betul. Itu saja. Anda awal lagi buat saya naik angin. Saya dah doktor nasihat, jangan cepat marah, dia kata. Sebab temperature tekanan darah saya tak menentu. Aduhai. Jangan tuduh UMNO. Anda boleh tuduh siapa saja dalam UMNO. Kalau anda nak kata, okeylah nak tuduh Presiden, okey. Kita ada tempat untuk menjawab. Tapi tuduh parti. Apalah UMNO boleh lakukan sebagai rumah? Bagaimana rumah kita dikatakan rumah penyamun? Ada katakan rumah itu, rumah tempat perompak. Mana boleh benda begitu saya? Bersikaplah, jujurlah dalam anda mau mengutarakan pandangan. Dalam anda mengutarakan kritikan. Saya tak marah. So Azrul Roy, anda bagi saya, anda tidak seorang yang mempunyai budi bicara yang baik. Apabila anda menuduh rumah. Bagaimana kalau saya tuduh rumah saudara macam mana? Nyatakan anda dari parti mana? Maka berlutut nanti orang balon parti anda. Saya tak suka orang bercakapkan parti. Parti jangan kita sebut. Yang paling penting sekarang ni pemimpin. Azrul Roy, jangan, bagi saya dah berpesan berkali-kali. Ya, saudara. Kadang-kadang itulah, saya tak tahulah sebenarnya anak muda ke ataupun lebih tua. Tapi kalau nama Azrul Roy ni mungkin anak muda. Berusahalah menjadi warga yang harmonis. Bukan warga yang biadab dalam menuduh itu ini. Ini yang saya harapkan. Sebab saya tidak pernah menuduh Waimah parti DAP pun. Waimah parti PAS pun. Kalau PAS, saya kata lebay-lebay yang ada dalam PAS. Kalau ini parti amanah. Yang saya sebut. Datuk Mat Sabu. Saudara ini, saudara ini, Mahfuz Omar. Mujahid. Saya tak kata parti amanah. Cuma saya kata dari parti amanah. Begitu juga dengan keadilan. Saya tak kata parti keadilan itu parti yang bercakap pumpang-pumpang. Tidak. Bagi saya pimpinan dalam parti keadilan. Saya kata warga kena tegur jugalah kalau pemimpin tak betul.
Itu saja jaluran kita, saudara. Jangan buatkan saya akhirnya berlerit-lerit. Banyak benda yang saya nak cakap, anda mengundang amarah saya. Saudara, Saudara Zulkifli Abdullah, kalau tengok pokok yang apa boleh? Kalau tengok mana ni Zulkifli, kalau tengok pokok yang runtuh selepas ditanam musangking, paling kuat pun baru 2-3 tahun. Itu tak tahulah saya, saudara. Sebab itu kalau katanya tadi, Saudara Zulkifli kata kalau tengok dari pokok yang dibawa, dihanyut oleh air itu, baru dalam 2-3 tahun. Kalau 2-3 tahun, kena tanyalah Datuk Menteri Besar. Kita tak nak menuduh. Tapi sebab itu saya katakan tadi, di awal tadi, jangan kita menuding jari, kita mengharapkan pimpinan selesaikan masalah rakyat. Itu lebih penting. Tuduh ini tak mendatangkan apa tidak menyelesaikan masalah. Kita bukan nak mewujudkan masalah, kita nak menyelesaikan masalah. Pimpinan harus hadir untuk menyelesaikan masalah rakyat. Bukan sekadar bercakap, pumpang, tak ke mana juga. Kita ni hari ini, setiap hari kita bercakap. Sebab kita minta supaya masalah rakyat disantuni. Tidak lebih daripada itu. Kalau pemimpin melaksanakan tugas dengan baik, kita harus puji, saudara. Itu keadaannya. Tapi nak buat macam mana? Macam hari ini. Orang dah bertanya dengan saya, tapi saya tak boleh nak jawab. Apabila kedudukan Yang Berhormat Datuk Seri Tajuddin Rahman, apakah beliau masih kekal menjadi calon untuk diangkat sebagai Duta Besar Malaysia ke Indonesia? Tapi nampak gayanya masih belum ada lagi. Pihak Istana Negara pun tak mengeluarkan kenyataan resmi. Pihak kerajaan, pihak Kementerian Luar. Sepatutnya Kementerian Luar perlulah buat kenyataan. Kerana hari ini, 4 orang wakil negara sebagai duta ke negara luar telah pun menerima watikah daripada Duli Yang Mulia Tuan Agong. Ketua-ketua Perwakilan Malaysia keluar negara yang baru dilantik ialah, pertama itu Duta Besar Malaysia ke Korea Selatan. Itu Datuk Lim Jue Jin. Kemudian Syarul Effendi Abdul Ghani, Duta Besar Malaysia ke Jepun. Datuk Wan Zaidi Wan Abdullah akan menjadi Duta Besar Malaysia ke Arab Saudi. Dan Khairi Omar, itu Duta Besar Malaysia ke Iran. Tapi tidak ada nama, sepatutnya dalam keadaan sekarang ni, adalah juga nama Datuk Tajuddin. Tidak disebut. Dia istiadat berlaku pada hari ini, di mana turut dihadiri oleh Raja Penguasa Agong dan Timbalan Menteri Luar, Datuk Kamarudin Jaafar, serta Ketua Setiausaha Kementerian Luar, Datuk Amran Muhammad, dalam upacara penganugerahan watikah tersebut. Jadi, kita tak tahu sama ada Datuk Seri Tajuddin kekal sebagai duta ataupun tidak. Sebab itu kita katakan pimpinan atau pejabat Perdana Menteri maupun Kementerian Luar perlulah mengeluarkan kenyataan. Supaya kita tidak lagi tertanya-tanya dan banyaklah akhirnya buruk sangka dan sebagainya, saudara. Ya, itu paling penting. Cuma dalam keadaan kita begini, saya harap, saya banyak lagi. Tapi insya-Allah malam besok saya akan ulas. Sebab saya terima kiriman daripada saudara Puan Zarah Sulaiman berhubung tentang tindakan waris Kesultanan Sulu yang sekarang sudah pun viral dalam YouTube dan sebagainya. Katanya mereka bertindak untuk merampas 2 aset milik Petronas. Jadi saya kadang terfikir, apa lagi musibah yang harus ditanggung oleh negara? Apa lagi musibah yang harus kita tanggung? Bila saya menatap ni tulisan daripada Hazwan Faizal melalui dalam berita harian, dia melaporkan 2 aset milik syarikat Petronas di Azerbaijan yang dirampas oleh waris Kesultanan Sulu. Katanya menuntut sejumlah 14.92 bilion atau sekitar 62.59 bilion ringgit Malaysia daripada negara kita sebagaimana menurut laporan Financial Times. Jadi peguam pihak yang menuntut dilaporkan telah mengambil tindakan merampas aset Petronas yang didaftarkan di Luxembourg, itu Petronas Azerbaijan dan Petronas South Caucasus dengan nilai mencecah lebih 2 bilion. Jadi peguam berkenaan berkata bailiff di Luxembourg telah dikeluarkan untuk merampas syarikat induk bagi pihak pelanggan mereka, katanya. Ini adalah merupakan langkah pertama yang dilaporkan. Ia merupakan sebahagian daripada tindakan undang-undang yang dikemukakan pada tahun 2017 oleh waris Sulu. Rupanya benda tak selesai waktu Kerajaan Pakatan Harapan dulu. Tak diselesaikan. Dan berlarutan sehingga akhirnya aset Petronas pun dirampas. Saya dapat kiriman saudara catatan daripada Puan Zarah Sulaiman. InsyaAllah besok saya akan
memberi pencerahan, kerana ini penting untuk kita ketahui. Dan saya melihat bahawa sebenar-benarnya mereka yang menuntut itu bukanlah waris yang berhak, kerana Sultan Sulu yang dikatakan Jalal Kiram itu tidak mempunyai anak. Kalau tak ada anak, macam mana pula dikatakan waris? Kita tunggu besok. Tapi bagaimanapun kita mengharapkan. Saya dikabarkan bahawa Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang akan mengeluarkan kenyataan bersama dengan Pegawai Negara. Usahalah. Dan kalau mereka mencabar kita di peringkat antarabangsa, di Mahkamah Dunia, kita juga harus mencabar. Jangan orang tengok kita diam diri. Benda ni kalau tengok daripada tahun 2017, tuntutan itu dilakukan. 2018, UMNO Barisan Nasional kalah dan pimpinan negara beralih tangan kepada Pakatan Harapan. Apa yang mereka lakukan selama 4 tahun? Ini yang kita persoalkan. Kerajaan Pakatan Harapan. Itu masalahnya. Sekarang ni saya nak bercakap masalah yang paling menggemparkan seluruh rakyat kita adalah tentang suasana adanya perjanjian, katanya perjanjian ataupun perjanjian persefahaman antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Itu beliau sebagai naib Presiden UMNO. Saya sebagai warga UMNO, kita juga berhak nak tahu apakah beliau benar-benar ada menandatangani perjanjian dengan Tan Sri Muhyiddin sebelum dilantik sebagai Perdana Menteri. Jadi sebab itu ada desakan untuk melantik jawatan Timbalan Perdana Menteri kepada calon daripada pimpinan daripada Parti Bersatu. Kita rasa sepatutnya Datuk Seri Sabri tak payah layan. Kalau beliau benar-benar cerdik, tak payah layan. Buat tak tahu je. Sebab hari ini beliau dah jadi Perdana Menteri. He got absolute power. Dia mempunyai kuasa yang mutlak. Soal orang nak kata tipu pun biasalah dalam politik ni. Siapa kata politik ni tak ada tipu menipu? Sebab saya dah bercakap, politik is the art of deceiving mankind. Yang terbaiknya kalau tekan lebih kurang, menghadap agung. Mohon diperkenankan agar diadakan pilihan umum. Itu yang selalunya. Begitu juga saya melihat, saya tengok dalam, saya dapat, bukan saya tak dapat. Malam tadi saya dapat, cuma apa yang saya peroleh itu selepas pencerahan. Dia tak mampu untuk saya ulas. Malam tadi, hari ini mungkin agak panjang lebar, saya akan mengulas persoalan tersebut. Cuma saya tengok yang menandatangani perjanjian itu adalah antara Tan Sri Muhyiddin dengan Datuk Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri. Saksinya adalah Datuk Hamzah Zainuddin dan Anwar Musa. Inilah masalahnya. Saya dari dulu lagi saya tak bersetuju. Kerana dulu masa Anwar Musa jadi Setiausaha Agung UMNO, Setiausaha Agung Barisan Nasional, dalam Muafakat Nasional, beliau sebagai Setiausaha Agung bersama dengan Datuk Taqiyuddin dan Timbalan Presiden UMNO, Datuk Muhammad Hassan, dan Timbalan PAS, Tuan Ibrahim. Keempat-empat mereka dalam mesyuarat tersebut memutuskan mengundang. Yang saya tak setuju perkataan mengundang Parti Pribumi Bersatu menyertai Muafakat Nasional. Saya melihat ini semua kerja yang agak mengarut. Sebab kita tahu matlamat Muafakat Nasional nak membunuh UMNO. Seperti saya katakan perumpamaan saya, mereka mengundang ular berbisa untuk masuk tidur dalam kelambu kita. Tunggulah masanya mereka akan membatuk kita. Hari ini patukan itu sudah berlaku. Hari ini bila terdedah benda begini, yang menjadi masalah sekarang bukan Tan Sri Muhyiddin. Yang menjadi masalah adalah Datuk Ismail Sabri. Sebab saya nampaklah, kalau benar benda itu berlaku dan jika tidak dapat ditangani dengan baik, saya mengatakan seolah-olah Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri menyelar lehernya sendiri dalam UMNO. Tentulah benda ini akan meledakkan amarah warga UMNO. Tidak mungkin warga UMNO bersetuju dengan perjanjian tersebut. Sebab kita dah dari awal dulu. Dah bertahun dah bercakap. UMNO, suara daripada akar umbi yang cuba dinafikan oleh setengah pimpinan yang menjadi dalam kerajaan. Kelasa-kelasa menteri ini ada juga yang menafikan bahawa katanya itu kenyataan orang-orang tertentu saja, bukan akar umbi. Sedangkan setiap bahagian, 145 bahagian jangan dinafikan. Mereka minta untuk menamatkan kerjasama antara UMNO dengan PBM. Itulah saatnya, maka selepas diadakan pertemuan dengan Presiden, saya ingat lagi. Maka selepas itu, Datuk Seri Presiden UMNO mengambil keputusan menarik pelantikan sebagai Setiausaha Agung kepada Tan Sri Anwar Musa, Setiausaha Agung UMNO dan juga Setiausaha Barisan Nasional. Saudara. Ini keadaannya.
Bila keadaan begini, rakyat akan melihat bahawa ini sebagai satu tindakan yang seolah-olah menggambarkan pengkhianatan. Ini bagi saya treason to the party. Parti dah buat keputusan. Kenapa perlu ada perjanjian sebegitu, saudara? Sebab itu saya lihat kenyataan Tan Sri Syahril Samad sebagai ahli Majlis Tinggi begitu tegas. Dia kata semua yang sekarang ini sudah jelas. Sebenarnya ada perjanjian sulit untuk menyebabkan Muhyiddin dan pimpinan Lampas 1 menyokong Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Keras kenyataan itu. Dia kata sudah jelas dan sekarang semuanya sudah jelas sekarang. Rupanya ada perjanjian sulit. Dan semua ini terbongkar apabila bermula dengan blogger Raja Petra dan disantun oleh Datuk Lokman Adam. Ini sebenarnya saja. Dan jika keadaan begini, gambaran yang dilihat, kerana Majlis Tinggi dah buat keputusan, Perhimpunan Agung dah buat keputusan, ahli-ahli UMNO di peringkat akar umbi dah buat keputusan, saudara. Ya? Jadi keadaan begini, tindakan tersebut dilihat seolah menipu Majlis Kerja Tinggi UMNO. Bagaimana seorang pemimpin besar boleh dilihat tidak berkata benar berhubung kewujudan perjanjian tersebut. Kenapa disembunyikan? Sepatutnya bawa dalam mesyuarat Majlis Tinggi, saya dah buat tanda perjanjian. Ini keadaannya, sepatutnya begitu. Tapi ini seolah disulitkan. Tambah-tambah lagi, jangan lupa semalam saya dah bercakap. Sulit kepada Perdana Menteri waktu itu. Itu Datuk Marzuki. Waktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, dia kata bahawa dalam antaranya mereka bersetuju untuk tidak mendedahkan perjanjian itu kepada umum. Hanya untuk simpanan yang amat berhormat Datuk Ismail Sabri dan Tan Sri Muhyiddin. Dia seolah-olah ada elemen untuk menyembunyikan tindakan tersebut. Jadi tindakan mereka itu mengakibatkan akhirnya nama baik UMNO Barisan Nasional musnah sama sekali. Artinya kehadiran yang amat berhormat Datuk Ismail Sabri di anjung kuasa Seri Perdana bukanlah atas sokongan yang jitu daripada ahli-ahli parlimen keseluruhannya. Tapi rupanya ada perjanjian. Jadi perjanjian itu juga mengesahkan bahawa kerajaan hari ini bukanlah kerajaan keluarga Malaysia. Sebab yang awak Perdana Menteri mengatakan kerajaan pimpinannya adalah kerajaan keluarga Malaysia. Tapi kerajaan dalam perjanjian tersebut, MOU persefahaman tersebut mengatakan bahawa kerajaan Perikatan Nasional. Apakah dalam keadaan begitu satu negara kena tipu? Ini perlu dijelaskan. Saya melihat bahawa sepatutnya persoalan adanya persefahaman. Bagaimana beliau membuat persefahaman dengan parti pembangkang, dengan DAP, Keadilan dan pimpinan daripada Amanah. Itu Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Guat Eng dan Saudara Ahmad Sabu. Ada perjanjian persefahaman yang sepatutnya berakhir pada 31 Julai. Itu perjanjian persefahaman tersebut, maka parti-parti pembangkang tidak akan menyulitkan pimpinan kerajaan. Tapi sulit tak sulit pun bila bawa usul pindaan akta undang-undang sosma, bukan sulit lagi. Tak pernah berlaku usul kerajaan ditolak. Ini keadaan saudara. Tapi bagaimanapun dia betul serang. Nampak ada perjanjian, ada majlis menandatangani dan the contents ataupun isi kandung perjanjian itu juga didedahkan. Tapi kenapa yang ini tidak didedahkan? Ini yang kata Tan Sri Syahril Samad kata, ini adalah perjanjian sulit. Malahan terlindung pula lagi banyak perkara saudara, antaranya dalam perkara 7, 8 dan 9. Dan apabila Tan Sri Muhyiddin mengatakan ada perjanjian akan melantik timbalan Perdana Menteri daripada Parti Perumih Bersatu. Jadi, kalau keadaan itu jadinya, apa ni? Apa sebenarnya yang dilakukan? Jadi sebab itu saya mengatakan sekarang ni, dalam parti kita ni pun, dari dulu lagi saya dah bercakap, terlalu banyak pengkhianatan terhadap pimpinan parti kita ini. Kerana warga, ahli-ahli UMNO, parti UMNO khususnya, memerlukan kepimpinan yang jujur dan ikhlas. Mereka tidak boleh berlaku khianat. Apa yang diputuskan oleh parti, hendaklah dipatuhi. Kita ini, kalau orang Kelantan dia kata main parti. Kalau main parti ni kena faham. Sebab UMNO juga mempunyai perlembagaannya. Kalau anda menentang, artinya anda boleh diambil tindakan disiplin. Sebab itu semalam saya dah bagi angin-angin. Tapi mungkin orang tak faham. Saya katakan semua biro di bawah
ini pentadbiran tingkat 38 Menara UMNO di bawah kepimpinan Datuk Seri Zaid Hamidi, semua tengah bergerak ni sekarang ni. Malahan tadi pun saya telah menghadiri mesyuarat untuk veteran UMNO Malaysia. Dan insya-Allah pada 23 dan 24 Julai ini kita akan mengadakan satu convention veteran UMNO. Warga-warga yang berusia lebih daripada 55 tahun ke atas, mereka bukan nak berebut jawatan, tapi untuk memerhati dan untuk memastikan agar maruah integriti UMNO ini terpelihara. Dan insya-Allah satu convention akan diadakan. Matlamat kita lain tidak adalah untuk memastikan parti UMNO ini terpelihara. Bukan boleh diperlakukan sembrono jadinya, saudara. Jadi sebab itu, kita memerlukan mereka yang jujur. Itu paling penting dalam perjuangan. Kalau dalam perjuangan kita ni tak jujur, akhirnya apa saja kita buat, jadi tempang. Bila dah tempang, jadilah sempang peranang. Saudara seli-seli, bila menuduh bahawa seolah kain seperti gunting dalam lipatan, ini mengundang permasalahan. Saya dapat juga kenyataan beberapa ketua bahagian mengatakan tak mengapa. Ini bukan oleh soal tak mengapa. Kalau mereka bersetuju apa yang dilakukan oleh Datuk Ismail Sabri itu dengan buat kenyataan bahawa dengan perjanjian itu maka UMNO dapat jadi kerajaan, maka pemimpin UMNO dapat jadi Perdana Menteri, saya kata itu bukan cara UMNO. UMNO kalah, kita tetap bersetia. Warga UMNO, dia setia walaupun dia kalah. Tetapi, kalau dia nak menang, dia mesti menang dengan bermaruah. Sebab itu UMNO menuntut diadakan pilihan raya umum. Disegerakan. Tak lebih daripada itu. Sekarang ni memang ada rahsia nampak gayanya. Seolah-olah ada pakatan sulit lah. Selama ini rakyat seluruh negara hanya berteka-teki. Tambah-tambah lagi bila menyantun persoalan tentang pindaan perlembagaan parti yang masih lagi dalam keadaan in the limbo. Ya tak ya, boleh tak boleh. Ada kata tak diluluskan oleh ROS. Saya mengatakan mana boleh ROS tidak meluluskan. Kerana dalam pindaan tersebut, ia disokong oleh Perdana Menteri. Kalau ROS tidak meluluskan usul pindaan perlembagaan UMNO itu, maka ROS menyanggah Perdana Menteri. Itu jelas, saudara, tak boleh kita nak menegakkan benangan basah. Kerana saya nak ulangi, sesuatu yang bahagia Datuk Seri Khalid Nordin mengemukakan usul dalam Perhimpunan Agung KAS. Bukan Presiden yang mengemukakan usul tu. Bukan cekai-cekai, naik Presiden UMNO. Saya bukan kaleng-kaleng lah yang mengemukakan usul supaya diadakan pindaan perlembagaan. Di mana pemilihan pimpinan parti hanya dilakukan selepas 6 bulan. Seusai pilihan raya umum diadakan. Itu pindaan dan diluluskan sebulat suara. Sebelum diluluskan sebulat suara, mesti perlukan sokongan. Dan orang yang menyokong itu tidak lain tak bukan adalah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang saya perkatakan, waktu saat beliau bangun, menamakan dirinya sebagai Ismail Sabri bin Yaakob. Dia tak kata sebagai Perdana Menteri. Atas tubuh batang dia sebagai Ismail Sabri bin Yaakob. Kena ingat, beliau berlatar belakangkan sebagai seorang peguam. Tentulah dia tahu kesannya tentang pindahan tersebut. Apakah boleh diluluskan atau tak boleh diluluskan. Sebagai peguam. Dan waktu yang sama, beliau juga adalah Perdana Menteri. Getinya sebagai Perdana Menteri, tentulah beliau boleh meluluskan ataupun tidak. He got the absolute power. Dan jabatan pendaftar pertubuhan tertakluk di bawah beliau. Banyak orang menuduh bahawa ini katanya bahawa kuasa Hamzah Zainuddin. Betul. Di bawah Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin oleh Datuk Hamzah Zainuddin. Tetapi atas pada Datuk Hamzah Zainuddin adalah Yang Berhormat Perdana Menteri. Itu Datuk Ismail Sabri, naib Presiden UMNO. Kalau ini tidak dulu. Sebab itu saya mengatakan dalam heboh menceritakan tentang adanya perjanjian persefahaman antara Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri dengan Tan Sri Muhyiddin, cara untuk beliau membersihkan namanya, pertama-tama sekali, hendaklah dibawa persoalan ini ke mesyuarat Majlis Tinggi UMNO. Berterus terang, paling tidak pun warga akan faham, mungkin warga boleh memaafkan. Tapi setengah orang dia takkan memaafkan, dia kata, naklah supaya diadakan tindakan disiplin. Ini perlu dilakukan bagi warga UMNO yang memahami tentang perlembagaan parti.
Tapi kalau Majlis Tinggi memutuskan okey, okeylah jadinya. Tetapi cara yang kedua adalah beliau memastikan usul yang dibentangkan oleh UMNO ini diluluskan. Sepatutnya beliau mengumumkan, tak payah tunggu Datuk Hamzah Zainuddin mengumumkan ataupun biar pegawai daripada ROS yang mengumumkan. Seandainya pengumuman bahawa pindahan perlembagaan ini diumumkan hanya oleh peringkat Ketua Pengarah Pendaftar Pertubuhan, bagi saya is big slap. Satu tamparan paling hebat yang dialami oleh Yang Amat Perdana Menteri. Dan keadaan begini, warga UMNO akan melihat bahawa beliau sebagai Perdana Menteri yang akhirnya seolah-olah tidak mempunyai kuasa. Ini keadaan saudara. Itu sejajar dengan dulu yang pimpinan PAS mengatakan bahawa pemimpin UMNO ni adalah lame duck ataupun dia kata ini itik patah kaki. Sebenarnya bukan itik patah kaki, lame duck, itik tempang. Ini keadaan. Saya rasa untuk memudahkan yang terbaik sekali, Yang Amat Datuk Seri Ismail Sabri, pertama sekali, jangan melayan sama sekali. Don't ever entertain permintaan daripada Parti Bersatu untuk melantik jawatan Timbalan Perdana Menteri. Boleh bagi alasan sebab negara nak adakan pilihan raya. Tak payahlah dalam waktu terdekat ini. Mudah. Siapa pun tak marah. Malahan orang akan melihat beliau sebagai Perdana Menteri yang ada guts, ada kekuatan, ada keberanian untuk menongkah apa saja demi untuk menjaga martabat dan maruah UMNO. Ini sekarang ni, martabat dan maruah UMNO sekarang ni dalam keadaan yang penuh tanda tanya. In the limbo. Kalau pindahan perlembagaan ini tidak diluluskan. Malu yang amat sangat. Apakah warga UMNO tak tahu undang-undang? Apakah pimpinan UMNO tidak memahami selok-belok perundangan? Dan yang paling penting, semua orang kena faham. Apa saja keputusan parti yang dibawa ke Perhimpunan Agung, itu adalah siapa pun tak boleh halang. Tapi kalau ROS menghalang, artinya ROS lebih tinggi kuasanya daripada kehendak warga warga Pertubuhan UMNO itu sendiri, termasuk Yang Amat Perdana Menteri. Bagi saya, cara terbaik, pertama sekali, izinkan ROS meluluskan pindahan tersebut dan panggil pilihan raya umum. Selesai masalah. Jika tidak, saya rasa bukan tak ada masalah. Bukan tak ada masalah, UMNO ni bukan takut. Kita tahu. Kadang-kadang kluster-kluster menteri yang ada sekarang tu, mereka mahu agar untuk pindahan perlembagaan itu tidak dilakukan kerana mereka berhasrat untuk mengadakan pemilihan dalam parti. Kalau itu diadakan sebelum November ataupun Disember 29 ini, mesti mengadakan pemilihan dalam parti UMNO, saya nak cakap terus terang. Perkara yang paling memalukan akan berlaku apabila kedudukan Yang Amat Perdana Menteri sendiri akan ditolak oleh warga UMNO. Ini jangan main-main. Orang UMNO perangai dia pelik. Kalau dia dah marah, dia sensing lengan, minta maaf. Membujur lalu, melentang patah. Ini perangai orang UMNO. Kena faham. Nur Zaman ni surat panjang tulisannya. Dia kata Perhimpunan Agung itu adalah panjang tadi. Tak ada. Laju sangat saya dapat baca, kecil pula tulisan ni. Minta maaf, zaman saya nampak tulisan anda panjang. Perhimpunan Agung UMNO itu adalah siapa pun tak boleh halang. Tapi kalau aku mengalih sakitnya tinggi daripada keluarga yang apa buat gapo tu. Aduh, saya tak tahulah kerana zaman. Bagi saya Perhimpunan Agung UMNO telah pun meluluskan. Saudara Fazli Tonzo Halimo, dia kata PM tengah syok di takhta kuasa. Itu bukan soal dia suka tak suka. Sepatutnya kalau dia yakin bahawa dia berada di anjung kuasa Putrajaya, apa ada masalahnya? Kalau pilihan raya, insya-Allah kalau kita menang, dia kekal sebagai Perdana Menteri. Apa jadi masalah? Saya tak nampak masalah, melainkan ia direka saya oleh orang-orang tertentu untuk mencalarkan imej kepimpinan UMNO. Itu yang penting, saudara. Ya, sebab itu sekarang ni ramai. Banyak orang kata singkirkanlah orang ni begitu dan sebagainya. Sebab itu semalam saya dah katakan bahawa semua departmen, semua jabat semua biro-biro bergerak hebat
untuk menghadapi pilihan raya umum. Sama ada biro ini kebajikan, biro yang menjaga peti undi dan sebagainya digerakkan. Begitu hebat. Cuma satu biro saja dilihat seolah-olah tidak berfungsi, iaitu biro disiplin. Warga UMNO sedang menanti apa kenyataan biro disiplin. Kerana tindakan tersebut memang sukar untuk warga UMNO memaafkan kalau benar benda ini dilakukan. Sebab itu saya mengharapkan agar Yang Amat Datuk Ismail Sabri segera hadir dalam mesyuarat Majlis Tinggi, jelaskan dan nyatakan. Dan biarlah Majlis Tinggi memutuskan. Saudara. Sebab keputusan Majlis Tinggi juga adalah antara kuasa terbesar untuk memutuskan perjalanan parti. Sebab itu saya kata bila Anwar Musa dia kata orang lain jangan masuk campur semalam. Ini soal antara Datuk Ismail Sabri dengan Tan Sri Muhyiddin. Ini bukan soal orang lain tak nak masuk campur. Ini soal maruah UMNO. Mereka yang tidak ada maruah terpulang. Bagi saya, saya nak jelaskan supaya kita faham orang UMNO ni lain perangainya. Mungkinlah anda yang berada di anjung kuasa sekarang ni seronok. Bergelar menteri, bergelar ketua bahagian. Tapi ingat, kalau ini berlaku seandainya, saya cakap terus terang saudara, malahan saya terima banyak panggilan. Mereka mengatakan seandainya pendaftar pertubuhan tidak meluluskan usul ataupun pindaan perlembagaan yang dibawa oleh seluruh warga UMNO yang kalau setakat 5-6 kerat itu memang tak boleh dianggap sebagai majoriti. Dalam kita berparti ini kita kena ingat kot suara majoriti. Ini bukan suara majoriti sikit saudara. Yang hadir di perhimpunan agung UMNO itu seluruhnya bersetuju. Tak ada yang tak bersetuju. Tapi tak tahulah mungkinlah Tan Sri Anwar Musa tak bersetuju, itu terpulang pada dia lah, dia seorang je lah. Ataupun kelasa menteri 5-6 orang. Terpulang pada mereka lah. Tapi warga UMNO akan umbi di peringkat cawangan, di peringkat bahagian, di peringkat negeri. Dan di Perhimpunan Agung KAS. Malahan bukan saja Perhimpunan Agung KAS, perhimpunan sebelumnya. Sebelum itu Perhimpunan Agung UMNO yang mengadakan mereka telah pun memutuskan bahawa kita tak mahu lagi adanya kelasa-kelasa menteri ini yang cuba mengganggu-gugat perjalanan UMNO. Dan kita tetap memutuskan hubungan antara UMNO dengan Parti Peribadi Bersatu. Itu jelas. Anda nak marah, itu soal anda. Itu kehendak kami sebagai warga UMNO. Kerana kita tahu hasrat pimpinan dalam Parti Peribadi Bersatu lain tidak adalah untuk membunuh UMNO. Jadi mereka nak bunuh UMNO yang mereka sifatkan parti dah kelongkang, pastinya kita akan bangun. Warga UMNO adalah warga yang bermaruah. Anda nak tuduh penyamun apa semua tu, itu setengah pemimpin, bukan semua. Sebab itu kita mengatakan bahawa kita menuntut adanya pilihan raya akan datang yang berhormat Presiden Parti menurunkan calon-calon yang bukan lagi dari kalangan orang yang berkarat. Saudara, ini keadaannya. Saya banyak lagi tulisan saya dapat ni. Dalam keadaan sekarang ni, saya rasa ada benda yang esok kita akan sambung lagi. Sebab ini semua kita juga merasakan adalah merupakan rancangan kemah besar. Kemah besar yang mahu melihat berlaku kecelaruan dalam UMNO. Dan saya ada satu tadi saya terbaca satu benda yang wajib, yang bagi saya lah wajar dihayati oleh warga UMNO. Kerana dalam keadaan sekarang ni kita merasakan tak sewajarnya mereka memperlakukan sebegitu terhadap UMNO. Saudara, ini bukan main-main saudara. Maruah UMNO perlu dipertahankan. Dan tak boleh nak sorok kerana Siswa Agung PAS sendiri, Taqiyuddin, dia mengatakan bahawa yang menandatangani bila draft perjanjian tersebut dia yang buat. Artinya dia tahu, mana tak boleh nak bohong. Jadi dalam keadaan sekarang ni saudara, saya rasa sebab itu Tan Sri Muhyiddin dia kata kalau Tuan Guru Haji Hadi tak nak maklum, boleh tanya dengan Siswa Agung lah. Memang itulah realitinya saudara. Sebab ini diakui. Siswa Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin, dia mengakui membuat draft perjanjian berkaitan jawatan timbalan Perdana Menteri seperti mana yang dimaklumkan oleh pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin. Benda ada sebenarnya. Jadi isu ini isu itu bukan perjanjian, tapi adalah persefahaman
Soalnya persefahaman ke, perjanjian ke, kita tak terima. Warga UMNO tidak boleh menerima. Jadi dalam keadaan begini, kita mengharapkan agar Yang Amat Perdana Menteri melihat dengan jelas suara akar umbi. Sebab itu saya kata nak bertanding-bertandinglah lepas ni. Kalau tak nak juga, saya cakap terus terang. Ahli-ahli peringkat akar umbi tengah marah ni. Memang cuma saya tidak mahu untuk menokok meletakkan minyak ataupun petrol dalam amarah mereka. Terbakar habis nanti. Ini keadaannya saudara. Ada satu tulisan yang cantik juga. Tapi laju nak cari dia. Ini kerana bagi saya lah keadaan-keadaan sekarang ni saudara. Suasana politik negara kita bercelaru. Dan yang paling penting yang kita nak tengok adalah pemimpin menyantungi masalah rakyat. Bukan soal berebut jawatan. Sebab itu, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat, kita minta diadakan pilihan raya. Diadakan pilihan raya supaya mana-mana parti yang nak merintah tu, biarlah mereka menjalankan tugas sebaik mungkin. Itu saja sebab sekarang ini, apa saja yang dibuat menimbulkan banyak masalah sebab ketiga-tiga parti itu bercelaru. Apa yang diputuskan tidak semestinya mendapat santunan daripada semua orang. Ini keadaannya. Jadi saya rasalah agar Yang Amat Datuk Ismail Sabri berlapang dadalah. Sudahlah. Tak payah lagi nak suruh ketua bahagian ni ke ataupun ketua bahagian ni pula nak membodik. Saya nampak bukan tak ada. Ada juga pimpinan 3-4 bahagian. Kerana tunjuk kali ini nak tunjuk jadi juara. Bahawa dia nak membela Perdana Menteri. Nak membela buat apa kalau benda tak betul? Buat apa? Buat apa nak dibela sesuatu yang tidak baik untuk parti kita? Sepatutnya dia sendiri menegur Yang Amat Perdana Menteri. Datuk Seri, saya rasa gini, macam saya cakap ni, Yang Amat Datuk Seri kira-kira yang terbaiknya, Yang Amat Datuk Seri masuk ke Majlis Tinggi, ceritakan jelas yang nyata. Sama itu taktikal, politik, itu soal lain. Kalau Majlis Tinggi dah buat keputusan, okeylah. Dan yang paling penting yang dinanti oleh warga akar umbi adalah supaya pindaan perlembagaan itu dapat terlaksana. Itu yang paling penting. Dan yang dinanti oleh rakyat dan warga peringkat akar umbi adalah pilihan raya umum diadakan. Itu saja, saudara. Saya akan cuba carilah apa yang jauh sangat ni. Mungkin malam besok lah sebab waktu tidak mengizinkan kita. Sebab kita ni, saudara, waktu sentiasa mencemburui kita. Saya mendoakan agar anda berbahagia dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berlapang dada menerima pandangan ini yang baik. Jangan degil. UMNO harus dipertahankan at any cost dalam apa cara sekalipun. Berusahalah. Memang kita tahu politik ini penuh dengan tipu daya. Penuh dengan tipu helah. Politik is the art of deceiving. Tapi jangan sampai meletakkan rumah UMNO ini begitu hina dilihat oleh warganya, dilihat oleh orang lain. Kerana untuk mendapat jawatan sebagai Perdana Menteri, terpaksa seolah-olah melutut dengan Tan Sri Muhyiddin. Sedangkan waktu itu kita dah tarik sokongan dah. Dan saudara, kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.